Haziq boleh baca doa Haziq? Haziq boleh baca doa. Nabil bacalah Nabil. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min huzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana Amin. zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu Amin. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alright. Okay. Right. So, kita mulakan Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ulang balik daripada awal tu. Saya rasa hari tu saya ajar tak berapa cantik, tak smooth. So, kita buat ulang kaji lagi sekali. Now, dengar tak suara saya? Saya tak pakai earphone ni. Dengar tak? Ya, Dengar. dengar. Alhamdulillah. Okay. Now, okay, hari tu tajuk ni, sebenarnya tajuk ni tak susah, tapi masalahnya kebanyakan sini awak sangkut tajuk ni. Sebab tajuk ni dia melibatkan proses. Maksudnya kalau awak tak faham proses tu, awak tak boleh nak hafal. So basically dalam tajuk ni awak kena faham proses tu. Bila faham, barulah mudah untuk awak hafal tajuk ni tau. Now, so dalam tajuk ni kita cerita pasal pembahagian sel. Dalam 6.1 kita nak bercerita mengenai fasa dalam pembahagian sel ni yang saya sangkut hari tu kat sini ni. Fasa pembahagian sel, maksudnya pembahagian sel ni berlaku dua peringkat. Dia ada dua peringkat. So peringkat dia adalah, okay, mula kita panggil dia sebagai karyokinesis. Karyokinesis. Dan satu lagi adalah sitokinesis. So senang kata, dalam tajuk ni, asal ni kita nak cakap cerita dia macam ni. Daripada sel ni, kita ada satu sel, right, yang mula membahagi, okay, katakanlah dalam karyokinesis, mula yang berlaku mesti karyokinesis. Karyokinesis. Sel ni membesar, nukleus ada dua. Ini karyokinesis. Okay, so nukleus tu membahagi jadi dua. Okay, kemudian dalam sitokinesis, okay, sitoplasma membahagi. So kita dapatlah dua sel. So far sampai sini faham tak? So kita kata pembahagian sel ada dua peringkat. Okay, mula-mula nukleus membahagi. Lepas nukleus membahagi, apa yang membahagi lepas nukleus membahagi? Lepas nukleus membahagi, apa yang membahagi? Sitoplasma. Yes, thank you so much. Sitoplasma. So ini peringkat tau. Kemudian pembahagian sel ni ada dua jenis. Yang ni yang saya nak bagi dia sharp sikit. Okay. Now pembahagian sel ada dua jenis. Satu adalah mitosis. Satu lagi adalah meiosis. So jenis pembahagian sel, jenis ada dua jenis. Peringkat ada dua peringkat. Boleh nampak beza tak? Yang ni hari tu saya rasa awak nampak confused. So nampak beza tak? So kalau kita kata pasal mitosis, meiosis jenis dia. So kita nak kata pembahagian sel ada dua jenis. Satu adalah mitosis, satu adalah meiosis. So untuk hasilkan gamet, katakanlah sperma ovum. Okey, ia melalui pembahagian sel jenis mana satu? Mitosis ke meiosis? Kalau nak menghasilkan gamet. Yes, meiosis. So sini nak hasilkan gamet. Okay. So kalau sini dia berlaku pada sel soma. Sel soma ni maksudnya adalah semua sel dalam badan kita kecuali sel pembiakan. So berlaku pada sel soma. So apakah contoh sel soma yang awak tahu? Apakah contoh sel soma yang awak tahu? Yes, kita tahu sel kulit. Okay. So ini adalah mitosis. So senang kata mitosis macam rambut awak kena potong, tumbuh yang baru, itu adalah mitosis. Kalau kuku awak potong, tumbuh yang baru, itu adalah mitosis. Kalau ekor cicak terputus, tumbuh yang baru, itu apa? Mitosis. Yes, mitosis. Yay, iya dah bangun dah. Okay, mana kembang? Kembang tak masuk lagi? Tak.
Okay, so alright. Okay, so itu kita nak kata kalau lah tumbuh baru macam awak tengok cerita Spiderman kan. Saya baru hari tu tengok cerita Spiderman yang reptilia kan dia putus, itu adalah mitosis. Meiosis paling senang. Meiosis hanya satu je untuk hasilkan gamet. Kebanyakan proses berlaku dekat sekeliling kita adalah mitosis. Pertumbuhan, nak bagi awak tinggi, nak bagi awak lebar, itu semua mitosis. Kalau ibu tu pregnant daripada kecil, perut dia jadi besar, itu adalah mitosis. So awak ingat lagi sekali, pembahagian sel ada dua jenis. Jenisnya dua. Satu mitosis, satu meiosis. Okey, kalau kita kata fasa pembahagian sel, peringkat pembahagian sel, barulah kita panggil dia sebagai karyokinesis dan sitokinesis. So itu je saya nak betulkan. Kemudian dalam tajuk pembahagian sel disebabkan dia berlaku dekat nukleus, yang ini awak belajar dalam bab 4. Dekat nukleus ni ada kromosom. Kromosom ni Tuhan jadikan, typo ni. Kromosom ni Tuhan jadikan adalah berpasangan. Bukan awak je nak ada kat pasangan. Kromosom ni pun memang ada pasangan. Senang kata nature's law tau. Hukum alam. Setiap orang tu ada pasangan masing-masing. So sama juga dengan kromosom. Kromosom ni ada pasangan dia. So kromosom yang pasangan yang sama ini kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Yang ini yang saya sangkut. Kromosom ni ini. Ini kita kata yang awak nampak ini adalah kromosom ni kita dapat hasil daripada proses mitosis. Kalau hasil daripada mitosis, biasanya kita dapat dua set kromosom. Satu ni daripada ayah, katakanlah biru ni ayah, merah ni adalah ibu. So sebab tu kita kata yang ini kromosom homolog ni adalah pasangan kromosom yang kita dapat daripada induk kita. So maksudnya maternal ni mama lah, maternal daripada ibu. Kalau paternal papa dapat daripada ayah. So, saya ulang slow-slow tau. Kromosom, kalau dia berpasangan, maksudnya kita dapat satu set daripada paternal, which is ayah, satu set daripada maternal, yang sama tinggi, tengok yang pendek dengan yang pendek, yang tinggi sama dengan yang tinggi, kromosom ini kita panggil dia sebagai kromosom homolog. So, kromosom homolog adalah kromosom set, kromosom pasangan kromosom yang sama, yang kita dapat kromosom tu daripada ayah, paternal dan daripada ibu. Okay, so kalau dia dapat satu set kromosom ini kita panggil dia sebagai kromosom ni, set kromosom ini kita panggil dia sebagai diploid. Kalau separuh dapat satu saja, yang ini kita panggil dia adalah sebagai haploid. Relax je tau. Haploid ni kita jumpa kat mana? Haploid ni kita jumpa kat sel mana? Haploid ni kita jumpa kat sel mana? Haploid ni half, separuh. Bilangan kromosom separuh kita jumpa dekat sel mana? Sel gamet. Sel apa? Sel gamet. Sel apa lagi sekali Faiz? Sel yes, gamet. kita jumpa dalam. Okay, dengar. Terima kasih. Kita jumpa dalam gamet. Alright. Okay. So itu yang kita nak cerita. So senang kata kromosom kita kalau berpasangan kita panggil dia kromosom apa? Kromosom apa? Homolog. Kalaulah kromosom tu kita dapat hanya satu set sahaja, kita panggil dia kromosom tu kita kenali dia, set kromosom itu kita kenali sebagai haploid atau diploid. Kita dapat satu set je. Diploid. Lagi sekali? Haploid. Haploid. So macam ni tau Mazrin. Okay, tak apa, saya suka awak jawab. Jangan takut tau kalau salah. Kalau awak dapat dia satu set, maksudnya dapat daripada satu set ni macam katalah daripada ayah atau ibu je, satu set je. Ini kita panggil dia sebagai haploid. Satu. Kalau kita dapat dua set, maksud dua set ni berpasangan. Bila dia berpasangan, ini baru kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang berpasangan. Itu kita panggil dia sebagai homolog. Maksudnya bila dia berpasangan, kita dapat dua set. Bila kita kata dia dapat dua set, kita kata bilangan kromosom tu diploid. Okay, alright. So bukan dua set. Dia dapat satu set, maksudnya ada dua kan? Okay, ada dua, kita panggil dia sebagai diploid. Kalau kita dapat satu, separuh, kita panggil dia sebagai haploid. So saya cuma nak ulang macam ni. Haploid merujuk kepada bilangan kromosomnya, set kromosomnya separuh. Diploid merujuk kepada dia dapat set kromosom yang lengkap. Maksudnya dia dapat set kromosom daripada ayah, set kromosom daripada ibu. Tu je. Kemudian kromosom ni kalau dalam bentuk berbenang, kita panggil dia sebagai kromatin. Tu je.
tajuk yang ni, kita ada banyak main dengan term tau. Kalau awak tak faham, awak bagi tahu saya. Nanti saya ulang lagi sekali. Kalau awak rasa saya laju sangat, bagi tahu saya. Okay. Now, kalau kromosom yang macam ni, yang dia susun. Ini set kromosom ni, kalau saya panggil dia diploid ke haploid? Kalau set kromosom yang cantik macam ni, diploid ke haploid? Diploid. Right. Yeay, kenapa panggil dia diploid? Kenapa kita panggil dia diploid? Sebab ada 2 set. Yes, sebab dia ada 2 set. Fafah boleh faham tak? Ini kita panggil dia set kromosom yang diploid. Okay. Kembar memang tak boleh bangun ke? Korang main PUBG ke? Tak adalah. Puasa kan? Mesti tak korang ngaji kan malam tadi kan? Now, tadarus. Okay. So, yang ini awak dah lengkap, dah siap. So, hari ni kita nak masuk yang ni. Kita sel. Now, hari ni kita nak belajar mengenai kita sel ni. Alright, terdiri daripada 2 fasa. Satu adalah interfasa, satu lagi adalah fasa M. Saya ulang slow-slow. Kita something yang bulat, cycle. So, kita sel kita terdiri daripada 2 fasa. 2/3, paling banyak ni macam ni, 2/3 ni, ini adalah fasa interfasa. Kalau awak nampak 1/3 yang ini, fasa yang ini kita kenali dia fasa M. Okay, so fasa M ni terdiri daripada 2 peringkat. Satu adalah mitosis, satu lagi adalah sitokinesis. Itu je. So hari ni kita nak cerita pasal kita. Okay, so kita sel ni tadi saya kata terbahagi kepada berapa fasa? Kita sel ni terbahagi kepada berapa fasa? 2. 2. Yang 2/3 tu fasa apa? Yang paling banyak sekali yang dominasi dia dalam kita sel ni fasa apa? Fasa. Yes, interfasa. Yang 1/3 tu Fasa M. Fasa fasa M. M. Fasa M kita boleh pecahkan kepada 2. Apakah itu? Mitosis dengan sitokinesis. Yes, mitosis dan juga sitokinesis. So mitosis ni adalah sejenis karyokinesis. So which is yang saya tak tegur lah. Now, so sekarang kalaulah dalam buku teks awak, muka surat 101, okay, kita nak cerita mengenai interfasa. So interfasa, so saya ulang lagi sekali. Kita sel ada 2 peringkat. Peringkat pertama kita kenali sebagai interfasa. Peringkat kedua kita pakai dia sebagai fasa M. Dalam interfasa ni kita boleh pecahkan kepada 3. G1, growth 1, kita ada S, kita ada G2. So far sampai sini okey tak? Okey tak? Okey. Yeah, alright. Now dalam G1 macam ni tau, saya nak ulang. Kalau korang katalah main bola atau main rugby, game tu 1 hari, tournament tu 1 bulan-bulan. So basically kita nak cakap fasa yang penting ni, senang kata interfasa adalah satu fasa persediaan untuk menyediakan sel itu untuk peristiwa yang lebih penting, proses yang lebih penting. So basically kita nak bayangkan interfasa ni adalah fasa persediaan. Okay, now dalam interfasa kita pecahkan kepada 3. Satu adalah G1, satu adalah S, satu lagi adalah G2. In English, G1 stand for growth 1 sebenarnya ni. Growth 1. S stand for synthesis. G2 stand for growth 2. Okay, now dalam G1 apakah yang berlaku? Masa ni sel ni gemuk, membesar. So dalam G1, sel membesar. Kemudian pada masa yang sama, okay, komponen sel ni, mitokondria, jalinan endoplasma dihasilkan. Maksudnya dia hasilkan mitokondria dengan jalinan endoplasma yang baru ataupun organ yang baru. Kita nak bayangkan macam ni. Ini adalah sel asal yang ada nukleus tapi ada mitokondria. Masa interfasa, which is G1, sel tu gemuk, membesar. Dan pada fasa yang sama, ada mitokondria baru dihasilkan.
So sekarang kita dah ada 2 mitokondria. So far boleh faham tak? Itu adalah fasa G1. Fasa S, okay, ingat tahu hero dalam cerita ni adalah kromosom. Dalam fasa S, asalnya kromosom ni adalah satu ni, what we call satu rantaian. Tetapi bila melalui fasa replikasi, S adalah replikasi. So bila replikasi, sekarang kromosom tu jadi mengganda 2. Tapi masa ni kromosom ni dalam bentuk berbenang. Kalau kromosom kita panggil dalam bentuk berbenang, ni, awak panggil dia kromosom homolog atau kromatin? Kromatin. Yes, very good. So, ini kita panggil dia sebagai kromatin. Sebab kromosom dalam bentuk berbenang. So, saya ambil dekat sini. Fasa S ni yang paling penting kita nak kata kromosom replikasi. Okey, kita nak kata kromosom mengganda. Mengganda. Now, fasa G2. Dalam fasa G2, sel tu terus membesar. Tapi pada masa yang ini paling penting kumpul tenaga. Senang kata orang nak main rugby. Esok dia ada tournament rugby. Takkanlah hari ni dia pergi all out berlatih sampai malam. So adalah fasa yang G2 ni adalah fasa kumpul tenaga. Mengumpul tenaga. Mengumpul tenaga untuk apa? Mengumpul tenaga untuk peristiwa penting esoknya. Okay. So peristiwa penting. Ini ingat tahu, cerita dia saya ikut cerita dia macam drama bersiri tahu. Episod 1, episod 2 saya ikut dia punya flow. So mula-mula dalam tajuk ni settlekan dulu interfasa. Dan interfasa dia akan lalu dulu G1. Lepas G1 dia lalu S. Lepas S G2. Kemudian selepas tu barulah fasa M. Dalam fasa M ni adalah pembahagian sel. Dalam pembahagian sel, proses pembahagian sel, tapi fasa M yang ini mitosis tahu, bukan meiosis, mesti mitosis. So dalam fasa M, apa dulu yang membahagi? Dalam pembahagian sel, mana satu dulu yang membahagi? Nukleus dulu ke Nukleus. sitoplasma? Yes. Nukleus. So nukleus dulu. So dia akan berlaku proses mitosis. Dah settle mitosis, barulah berlaku proses sitokinesis. Now, dalam mitosis dia berlaku 4 peringkat, Pak Mat. PMAT. Pak Mat. So, profasa, metafasa, anafasa, dan telofasa. So far sampai sini okey tak? You guys sampai sini okey tak? Sampai sini okey tak? So Okay. saya ulang lagi sekali. Kita sel terbahagi kepada berapa peringkat? Kita sel terbahagi kepada berapa peringkat? 2. 2. Mula-mula peringkat apa dulu yang jadi? Interfasa. Yes, interfasa. Interfasa tu dia ada 3 peringkat. Mula-mula apa yang terjadi dulu? G1. G1 lepas G1, S. S lepas S, G2. G2. Kemudian dah settle interfasa. Apakah fasa seterusnya? Fasa M. Fasa M. So dalam fasa M ni adalah pembahagian sel. So apa jenis pembahagian sel yang terlibat? Mitosis. Yes, mitosis. Kemudian akhir sekali baru sitokinesis. Mitosis ada berapa peringkat? 4. 4. Apa dia mula? Profasa. Profasa, Metafasa. metafasa, Anafasa. anafasa, Telofasa. telofasa. Nabil ni nanti kena ajar kawan dia lah. Wah, kembar tak masuk. Lukman lama tak nampak dia pergi mana? Dia tak sihat ke? Dia datang ke tak datang ke? Masa bio je dia tak datang. Saya rasa macam lama saya tak nampak Lukman. Dia sihat tak? Nanti kirim salam rindu kat dia. Right, now. So, kita teruskan. Yang ini. Ini interfasa ni kita dah settle Right, so you guys ni boleh baca. This one also boleh baca. Right. So, saya nak masuk fasa ini. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa.
Okay, so saya nak cuba lukis. Bismillahirrahmanirrahim. Now, asalnya macam ni. Dalam badan kita, untuk orang normal, bilangan kromosom kita berapa? Manusia, nak jadi manusia yang handsome macam awak ni. Okay, dan 46. cantik. Yes, 46. Ni, takkanlah kita nak lukis satu sel ni, dalam ni nukleus, awak nak susun kat sini 46 kromosom kan? Penatlah nak lukis kan? Tak muat-muat lah kan? So basically dalam tajuk yang ini biasanya kita akan ambil kromosom untuk 6 saja, 6 atau 4. So boleh faham tak? Okay, proses mitosis ni dalam tajuk ni kita nak tunjukkan proses itu berlaku je. So tak perlu kita nak buat dia sampai 46. Okay, so boleh faham Peringkat yang pertama adalah profasa. Dalam peringkat profasa, ini adalah sel tau. Lepas tu, saya nak bayangkan ini adalah nukleus. Sekejap, saya ni lukis. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah ini dalam ni adalah nukleus. Dalam nukleus ni, ada kromosom. Tapi saya tak nak buat kromosom banyak. Saya nak buat kromosom tu 4 je. Okay. So, kromosom dia 4. Now, dalam peringkat profasa, sebelum tu, katakanlah dalam peringkat interfasa, kromosom tu dalam bentuk apa tadi? Faiz ada cakap kromosom dalam bentuk apa? Kalau dalam peringkat interfasa, ni katalah interfasa, kromosom dalam bentuk apa? Kromatin. Yes, kromosom dalam bentuk berbenang which is kromatin. Kromosom dalam bentuk kromatin. So ini adalah interfasa. So dalam peringkat profasa, awak ingat tau, hero. Awak kalau tengok drama, awak tak tengok pak pacak ni tau. Awak mesti pentingkan hero dia handsome ke tak, heroin dia lawa ke tidak. So dalam kes ni, cerita dia, hero dia adalah kromosom. Ini adalah kromosom. So dalam peringkat profasa, P tau. P, kromosom P, kromosom memendek dan tebal. Daripada kromosom tu dalam bentuk berbenang, P stand for pendek, macam Doraemon, pendek dan tebal. Compact begitu. So kita kata peringkat profasa, saya buat KR ni kromosom tau. Kromosom pendek dan tebal. Okay. Kemudian pada masa ni, kita ada centriole tau. Ini untuk sel haiwan tau. Yang ini namanya adalah centriole. Lepas tu kita nak cakap kromosom ni, sekejap saya cantik sikit. Kromosom ni ada dekat tengah ni, center ni, ini kita panggil dia adalah sebagai centroma. Tadi ingat tak kromosom dalam peringkat interfasa kromosom mengganda? Ingat tak dalam interfasa kromosom tu mengganda masa fasa mana satu dalam interfasa? G1 ke S ke G2? S. Mana fasa kromosom mengganda? Terima kasih Nabil. So dalam fasa S. So kromosom ni mengganda. Sekarang satu ni yang ni Nabil kena bagi tahu kawan ni, kena explain ni banyak benda ni. Okay, the whole thing, this one we call as kromosom. Kromosom yang diikat oleh centroma sebenarnya terdiri daripada 2 kromatid kembar. Ni selalu awak punya senior sangkut. Saya ulang slow-slow. Kromosom dia ada 2 macam rebin kan. Tengahnya nama centroma. Bila dia dalam bentuk rebin yang ada centroma tu, sebenarnya kromosom ni terdiri daripada apa? Kromosom ini terdiri daripada 2 kromatid kembar. 2 kromatid kembar membentuk kromosom yang diikat oleh Centriole. Terima kasih centroma. Okey, nasib baiklah dia yang respon. Kalau tak rasa cakap macam dengan lampu je. Okey, so far sampai sini okey tak? Okey ya? Nak saya tambah. Awak bayangkan kromosom ni buta. Kromosom ni buta, dia perlu bergerak. Dia nak bergerak, dia mesti ada asisten. So kromosom ni nanti bergerak, dia ada asisten yang kita kenali sebagai gentian gelendung. This is GG, gentian gelendung. Gentian gelendung ni
terhasil daripada centriole. So fungsi centriole hasilkan GG. GG adalah gentian gelendung. So masa peringkat Prof Hasa, kromosom tu pendek, tebal. Masa ni GG, saya panggil dia sebagai GG tu gentian gelendung. GG baru mula terbentuk. Mula terbentuk. So far, are you okay? Okay tak? Okey. Boleh tak? Alhamdulillah. Saya cairkan Nabil. Okay, now seterusnya. Okay, now seterusnya. Ya, bismillah. Okay, saya ambil yang ini pula. Fasa seterusnya, saya cerita kat awak slow-slow je. Saya ajar tajuk ni dah lama. Saya tunjuk video pun budak selalu sangkut. So yang saya perasan, budak nak saya lukis flow. Tapi masalahnya saya lukis ni cantik sangat. So kadang-kadang budak susah nak faham. So peringkat kedua adalah metafasa. Awak ingat macam ni, ini cikgu saya ajar tau, lecturer saya masa kat matrik. M stand for menyusun. Keyword dia tau. Menyusun dekat mana? Menyusun kat middle. Tapi dalam kes ni, middle tu kita panggil satah khatulistiwa. Nyusun di middle. Tapi jangan tulis kat essay middle tau. Middle ni sebenarnya adalah satah khatulistiwa. Macam korang belajar geografi, ingat tak? Kan kalau tengah kan kita ni istiwa. Ada tak dengar? Pernah belajar tak? Ada. Ada, Alhamdulillah. Bagus cikgu geografi awak ingat lagi awak belajar geografi. Okay, now. So, nak bayangkan masa peringkat dekat metafasa ni, kita nak bayangkan GG ni dah terbentuk dengan sempurna. GG dah terbentuk dengan sempurna. Okay. So, saya buat ayat dekat sini. Masa ni, GG terbentuk dengan sempurna. Terbentuk sempurna. Okay, GG terbentuk sempurna. So, GG ni tadi saya kata buat apa? GG ni yang pergi tarik kromosom sampai ke tengah. Okay, so kita nak bayangkan peringkat yang ini, awak nak bayangkan satu kromosom satu ni. Tengok, nampak tak saya lukis? Alright. Dia menyusun kat middle. Okay, masa tu dekat tengah dia masih ada lagi sentroma. Yang ni, kromosom yang masa yang ini ni, kita kata kromosom ni masih lagi dalam keadaan yang ini, kita panggil dia adalah sebagai kromatik kembar. Sebab sentroma dia ada lagi. So, saya nak cakap, yang ini kita kenal dia sebagai kromosom. Ataupun awak boleh tulis nama lain, kita kadang kenali dia sebagai kromatik kembar. So far kat sini boleh faham tak? Tadi profasa kromosom tu pendek dan tebal. GG baru mula terbentuk. Pada peringkat metafasa, apakah peringkat metafasa tadi yang paling penting? Apa jadi kat kromosom tu? Apa jadi kat kromosom tu? Menyusun di tengah. Menyusun di tengah. Apakah nama tengah tu? Satah khatulistiwa. Yes, terima kasih. Yang tengah tu adalah satah khatulistiwa. Macam mana kromosom tu boleh bergerak ke tengah? Apa tu? Gentian gelendung. Yes, adalah disebabkan oleh gentian gelendung. So far sampai sini awak okey tak? Okey tak? Is it okay for you? Okey. Ya. Mazikin okey? Emilia okey tak? Okey. Haziq okey? Haziq okey tak? Okey. Yat okey tak? Okey. Alright. Diam dan dia setujulah tu. Okay, now. So, seterusnya. Okay, seterusnya, peringkat yang seterusnya adalah peringkat anafasa. Okay. Dalam peringkat yang ini, kita panggil dia adalah anafasa. Saya lukis. Korang kena lukis ni nanti. Okay. So, pada peringkat anafasa, ini anafasa. Okay. Peringkat yang ni sama juga. Awak kena, saya lukis dulu. Gentian gelendung. Yang ni kesian tau. Yang ni nanti dia terpisah. Ni Ana. Okay. Masa peringkat yang ni, sebab tu saya guna perkataan kromatik kembar tau. Kenapa nanti kromatik kembar tu boleh putus? Ni kromatik kembar kan. Masa peringkat
peringkat anafasa adalah asing. Ana stand for asing ke kutub bertentangan. Asing ke kutub bertentangan. Okay, so cara dia asing like this tau. Yang ni pelik sikit. Okay. Dia akan terasing. Yang ni jangan salah lukis. Selalu budak salah lukis. Kalau lah awak cakap, alamak, saya salah colour, is it? Sekejap. Okay. Nak pakai colour sikit. Ya. Ni pun tak betul ni. Ni sepatutnya ada sentroma kat sini. Sentroma kat sini. Okay. Now. Sekejap. Okay. Right. Apa ni? Alah, hai. Okay. Sekejap. Okay. Now. So, sekarang kita nak lukis. Dia macam ni tau. Kromosom tu putus. Nampak tak? Macam ni. Awak tak boleh lukis macam ni tau. Yang ni salah. You guys tak boleh lukis kalau dia bergerak macam ni. Ni salah. Kalau awak lukis dia bergerak begini, yang ini adalah contoh yang salah. Dia mesti, yang bahagian sentroma tu, mesti dekat depan. Yang ada bekas sentroma tu. So, cara dia lukis like this. So, sekarang, ini yang saya nak kata ni tau. Masa peringkat yang macam ni, sekarang kita tak boleh panggil dia sebagai kromosom. Kita panggil dia sebagai apa? Masa peringkat ni kita panggil dia sebagai apa? Peringkat ni kita panggil apa? Kromatin. Yes, yang ini kita kata kromatin kembar ni akan berpisah. So kita kata kromatin kembar berpisah. Dia bergerak ke kutub bertentangan. Bergerak ke kutub bertentangan. Siapa yang gerakkan dia ke kutub bertentangan? Siapa yang menggerakkan kromatin ni bergerak ke kutub bertentangan? Sentroma. Terima kasih Nabil. Yang bergerak dia adalah sentroma. So nampak tak? Sentroma ni adalah satu soalan dia tau. Ni adalah satu soalan tanya SPM. Apakah jadi kalau gentian gelendung tidak terbentuk? So awak kata kalau dia tak terbentuk, so kita kata kromosom tu tak dapat bergerak. Proses meiosis tak dapat berlaku. Okay. So sekarang awak tengok kat sini. Tadi bila awak dah nampak kat sini, sentroma dah tak ada tau. Ni sentroma ni ada. So kita kata ni, yang ini dah tak ada ni. Sentroma dia dah putus. So pada peringkat sentroma putus. So peringkat ni kita kata dah sekarang anafasa lepas anafasa Pak Mat. Selepas peringkat anafasa adalah telofasa. Bila telofasa, kromosom tu akan tiba ke kutub bertentangan. Masa telofasa, saya nak bayangkan ini telofasa. Saya buat slow-slow je ni tau. Masa telofasa, okey, kan kromosom dalam nukleus kan. Masa ni kita nak bayangkan sel tu ada 2 nukleus. Dalam setiap nukleus dia dah ada kromosom. Nampak tak? 4. Ini adalah telofasa. Masa peringkat telofasa macam ni. Gentian gelendung ni dah habis tugas dia. Senang kata telofasa, gentian gelendung ni sangat bertanggungjawab tau. Kerja dia adalah menggerakkan kromosom. Bila kerja dia dah habis, dia hilang. So dalam peringkat telofasa, yang ini adalah anafasa tadi. Sekejap ya. Ini 1. Ini adalah nombor 2. Ini adalah nombor 3. Dalam peringkat seterusnya, nombor 4 Pak Mat. Ini adalah telofasa. Dalam peringkat telofasa, okey, kromatik kembar ni sekarang, kromatik kembar ni, okey, dia dah, senang kata masa ni kromatik kembar kita kenali dia sebagai kromosom anak. Ataupun kita nak kata masa ni kromosom ni dah tiba ke kutub bertentangan. So sekarang kita kenali ini sebagai kromosom anak. This one anak. Masa ni awak nampak sini sentroma tau. Ada tak gentian gelendung? Masa telofasa ni ada tak gentian gelendung?
Ada tak? Ada tak? Ada. Ada. Yang ini bukan gentian gelendong tau. Yang ini adalah membran nukleus. So, kita nak kata masa ni gentian gelendong hilang. Nampak tak? Tak ada yang kali hijau tu kan? So, kita kata masa telofasa, gentian gelendong hilang. Masa ni, kita kenali telofasa apa jadi pada kromosom? Kromatik kembar. Okay, kromatik dikenali sebagai sel anak. Tapi masa telofasa ni, dia dah jadi 2 sel ke belum? Ini dah kita boleh panggil dia 2 sel ke belum? Kromatik ni kita dah panggil dia 2 sel ke belum? Belum. 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 Sebab dia cuma 1 sel, perasan tak? 1 sel yang ada 2 nukleus tapi belum jadi 2 sel anak. So peringkat seterusnya, lepas telofasa sebenarnya macam ni tau. Telofasa dengan sitokinesis ni berlaku serentak tau. Dia serentak. Bila telofasa habis, zap. Sitokinesis akan terus ikut. Tapi saya cerita kat awak ni satu-satu terus. Satu-satu dulu. Tapi untuk awak sebenarnya yang betul, proses yang betul dia berlaku serentak. Okay. So, now, peringkat sitokinesis macam ni. Sitokinesis adalah peringkat. Okey, sitoplasma tu mencerut dekat tengah. Okey, so dia ada 1, 2, 3, 4. Sini adalah 1, 2, 3, 4. Now, cara kira kromosom. Kadang budak kira kromosom pun salah. Awak kira kromosom, jangan kira kromatik kembar. Kira kromosom macam ni. Ini ada 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang dia dah jadi 2 sel anak tau. Ini sekarang sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pembahagian nukleus. Proses pembahagian sitoplasma. So kita kata dia dah bagi dengan lengkap. So ini adalah peringkat sitokinesis. So ini kita panggil dia sebagai sel induk. Sel induk ni ada berapa kromosom? Sel induk dalam gambar ni ada berapa kromosom? Sel induk dalam gambar ni ada berapa kromosom? 4. 4. Ni sel induk ada bilangan kromosom. Saya tulis sini. Bilangan kromosom ada 4. So, ini sel anak. Tengok Sel anak ada berapa? Sel anak ada berapa? Akhir 8. pembagian sel. 8. Sel anak. Sel anak ada berapa? 2. Itu 8 kromosom. Sel anak Dua. ada berapa? 2 je kau. Sel anak ada 2. Yang ni selalu budak confuse. Sel anak ini. Yang ini. Yang bulat ni. Ini. Sel anak. Sel anak ada 2. Okay. Setiap sel anak. Dengar saya punya ayat. Setiap sel anak ada berapa kromosom? 2. Nabil tengok betul. Setiap sel 4. anak ada berapa kromosom? 4. 4. Nabil macam ni tau. Tapi saya suka je. Sebab kadang-kadang yang kawan awak yang lain tu pun dia jawab sama je dalam hati. So basically saya tak tahu. Now, yang ni jangan risau. Semua orang selalu buat salah. Kalau kita kata sel anak yang bulat ni. Okay. Kalau saya cakap sel anak yang bulat ni. Sel anak adalah dia ada 2. Kalau saya kata bilangan kromosom yang ada dalam sel anak. Okay. So bilangan kromosomnya ada 1, 2, 3, 4. So setiap sel anak ada berapa kromosom? 4. 4. Ada 4 kromosom. So tadi induk tu pun 4 kromosom. Lepas tu sel anak pun ada 4. Bilangan 4 tu sama atau separuh? Sama tak dengan induk? Lain. Baru. Saya betulkan balik soalan saya. Okey, ini adalah sel induk. Sel induk, saya kirakan kromosom tau.
sel induk, bilangan kromosom sel induk dalam gambar ni ada 1, 2, 3, 4. Sel induk bilangan kromosomnya 4. Selepas proses mitosis berakhir, proses mitosis menghasilkan 2 sel anak, which is true, 2 sel anak. Setiap sel anak, bilangan kromosomnya sama ke berbeza daripada induk? Tadi asalnya 4. Setiap sel anak tu Sama ada lah. berapa kromosom ni? Ha? Sama ke beza? Sama kan? 4-4. Sama. Terima kasih Nabil. Nabil boleh faham tak? Ni 1, 2, 3, 4. Saya tahu awak confused bila awak nampak cikgu ni kromosom dia tak macam reben. Yang ni macam reben. Tapi kita panggil kromosom tu bilangannya tetap sama. Sebab tu saya kata kira kromosom dari tengah. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini ada bilangan kromosomnya adalah 4. Sel anak ada 2 yang bilangan kromosomnya pun sama. 4. 1, 1, 2, 3, 4. Kenapa ni penting? So, bila kita kata dia sama, yang induk tu ada 4, yang anak ada 4, okay, kita kata kromosom, ini yang kita kenali, sel itu adalah kromosom ni, kromosom, bilangan kromosom adalah sama dengan induk. Ataupun bahasa lainnya, kita kenali sel ini adalah haploid ke diploid? Haploid. Ah! Okay, now. Okay, saya bagi tahu awak. Kalau bilangan kromosom sama dengan induk, ini kita panggil dia adalah sebagai diploid. Ini kita kenali sebagai diploid. Kalau haploid, macam ni tahu haploid. Kalau haploid, kalau asalnya bilangan kromosomnya 4, akhir pembahagian sel bilangan kromosom dia jadi separuh 2, ini kita panggil dia sebagai haploid. Is it okay? Okay. Alhamdulillah. Okay, now, so kesimpulan. Apakah itu mitosis? Mitosis adalah proses pembahagian sel. Kesimpulan daripada gambar Rajah ni. Okay, kesimpulannya, mitosis adalah proses pembahagian sel yang hasilkan, yang hasilkan, saya cantikkan soalan saya, yang hasilkan bilangan sel berapa? Bilangan sel tau. Bilangan sel dia berapa? Bilangan sel berapa? Daripada satu patah, bilangan selnya berapa? Sekejap Dua. semua ada orang baik. Yes, 2. So, yang hasilkan bilangan sel 2 adalah 2. Dan setiap sel anak, bilangan kromosomnya Sama. sama. Terima kasih. Ataupun bilangan kromosom yang sama ni kita kenali dia sebagai haploid ke diploid? Diploid. 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 Terima kasih, akhirnya betul. Tak susah jadi cikgu. Now, so kenapa awak kena faham? Sebab tu saya nak cakap macam ni. Mitosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan bilangan sel anaknya adalah sama, dan setiap sel anak tu adalah bilangan kromosomnya sama ni. Kenapa saya pentingkan bilangan kromosom yang sama? Bila bilangan kromosom yang sama, sel yang dihasilkan adalah sama. Sebab tu saya kata, kalau sel kulit awak tumbuh yang baru, korang perasan tak sel kulit awak tu tumbuh yang baru? Perasan tak? Tak. Ada tak? Sel aku dah baru. Tak. Kenapa? Setiap kali sel yang dah mati dan tumbuh yang baru, sel itu adalah sama seperti induk, adalah sama seperti asal. Sebab tu,
Okay, saya tak nak awak main hafal je apa maksud mitosis. Saya nak awak faham proses mitosis. Daripada proses mitosis, awak boleh buat conclusion maksud mitosis. So, mitosis adalah proses pembahagian sel, okay, yang hasilkan dua sel anak, bilangan sel adalah dua atau dua sel anak, dan setiap sel anak tu bilangan kromosomnya adalah sama. Bila bilangan kromosomnya adalah sama, sel yang dihasilkan itu adalah sama. So mitosis sebenarnya, apakah mitosis adalah proses dia akan hasilkan benda yang sama. Contoh macam ni kan, rumput. Ini adalah satu proses mitosis dalam teknologi pertumbuhan yang kita panggil dia culture tissue. Korang pernah pergi Fruit Valley tak? Ada tak kat sini yang pernah pergi Fruit Valley? Pernah. Yang pernah kan? Dekat Fruit Valley dulu, dia ada satu bahagian ke atas sekali tempat yang paling cantik tu, dia ada kultur tisu tau. Okay, apakah itu kultur tisu? Sebenarnya kultur tisu ni adalah proses pengklonan tumbuhan. Okay, kenapa kultur tisu ni untuk pertanian sangat seronok, sangat bagus adalah disebabkan macam ni. Kita ada satu sel yang, kita ada satu tumbuhan yang sama. Senang kata tumbuhan ni paling hebat, paling cantik, paling cepat dapat hasil. Ini maksudnya baka paling elok. So kita nak klonkan baka yang paling elok ni lagi banyak. So kita guna satu teknologi namanya adalah tissue culture atau kultur tisu. So kultur tisu ni adalah proses mitosis, melibatkan proses mitosis yang akan menghasilkan sel anak sama ke berbeza? Sama. Sama. So proses mitosis ni dia ada baik buruk tau. Baiknya, kalau ini benda yang bagus, kita boleh ada 10 benda tumbuhan yang bagus ni, 10. Tapi mitosis ni ada satu kurang. Contohnya, kalaulah tumbuhan ni kena attack dengan virus A, dia punya resisten atau ketahanan dia terhadap penyakit adalah sama. Itu adalah keburukan perklonan tau. Maksudnya kita boleh klonkan semua yang sama, yang hebat, yang semua ciri yang kita nak tu, yang hebat tu, semua sama. Tapi buruknya klon, kalau ada orang jahat, dia sabotage, dia tahu ada satu virus, dia bagi virus tu kat tumbuhan tu. So virus tu, tumbuhan tu yang 10-10 tumbuhan ni semua akan mati. Kenapa saya kata dia boleh 10-10 ni akan cepat mati? Kenapa? Selnya Sebab semua dia- sama. Dia bukan sama daripada segi rupa tau. Dia sama dari segi dia punya ketahanan penyakit. Okay, so pengklonan kultur tisu ni ada baik dan buruk. Baiknya satu, kita dapat baka-baka yang elok. Baka-baka yang elok tu kita boleh gandakan dia. Kita boleh memperbanyakkan dia. Dan satu lagi, kita hayatnya pendek. So senang kata nak hasilkan pokok ni mungkin dalam masa sebulan terus dapat banyak. Itu kebaikan kultur tisu. Keburukannya, dia mempunyai daya tahan terhadap penyakit yang sama. Kalau virus A ni attack, awak ada satu ladang yang besar 10 hektar katakanlah, 10 ekar tu semua akan mati. Tapi kalau baiknya 10 ekar tu hidup, awak akan jadi orang kaya raya sebab itu adalah baka yang paling elok. Nampak tak? Baik dan buruknya mitosis. So pengklonan dia menggunakan proses mitosis. Kenapa saya kata mitosis? Sebab dia akan hasilkan benda yang sama. Sebab tu, kesimpulannya proses mitosis adalah proses yang akan menghasilkan ciri yang sama. Kenapa dia menghasilkan ciri yang sama? Sebab bilangan kromosom dia adalah sama. Dia faham tak? Okey tak? Okey tak? Boleh tak? Okey. Nah, so sekarang kita, ini yang saya ni, ini adalah daripada yang ni. Saya perasan saya cerita benda yang ni, korang kadang-kadang tak faham sikit. Okay, saya ada masa 10 minit, 8 minit je. So, kesimpulannya, mitosis berlaku berapa peringkat tadi? Mitosis ada berapa peringkat? 4. 4. So, yang pertama profasa. Apakah yang awak nampak? Dalam profasa, apakah yang benda yang paling penting sekali berlaku? Gajian gelendung apa tu Baru nak terbentuk. baru nak terbentuk. Terima kasih Gigi. Gigi baru nak terbentuk. Okey. Lepas tu apa jadi pada kromosom? Pendek yang tebal. Kromosom ni? Dia memendek dan Yes, dia pendek dan tebal. Pendek dan tebal. Okey, lepas peringkat profasa, peringkat seterusnya adalah metafasa.
Yes, metafasa. So apakah yang terjadi dalam peringkat metafasa? Jiji bentukkan sempurna. Jiji bentuk dengan Yes, sempurna. gigi terbentuk dengan sempurna. Daripada gambar ni, gigi terbentuk dengan sempurna. Apa kesan gigi terbentuk dengan sempurna? Kromosom Semua menyusun kromosom pergi ke khatulistiwa. sata khatulistiwa. Yes, kromosom akan menyusun ke sata khatulistiwa. Okey, so bila dia dah menyusun sekarang, ini kita panggil dia, kromosom ni sebenarnya terdiri daripada apa? Dia ada tengah ni namanya adalah sentroma. Sentroma ni satu ni kita kenali dia sebagai kromosom. Satu kromosom terdiri daripada apa? 2 kromatik kembar. Dua? Terima kasih, dua kromatik kembar. Okey, ini adalah metafasa. So peringkat yang seterusnya, lepas peringkat metafasa, apakah peringkat seterusnya? Anafasa. Yeah. Apakah yang terjadi pada peringkat anafasa? Ini sebenarnya kromosom Dia asing. anak, ni bukan kromosom anak. Kini kita panggil dia sebagai Kromatik berkembar berpisah dan bergerak ke Ah. arah kutub berdatangan. yes, kromatik kembar berpisah. Siapa yang boleh tarik kromatik kembar ni berpisah? Sentroma. Ya ke? Sentroma putus. Salah. Siapa dia punya tongkat tu tadi? Gentian. Gentian gelendung. Siapa yang tarik dia? Bukan. Yes, Gigi yang tarik dia. So yang tarik dia adalah gentian Gelendung. 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 So gentian gelendung O gentian gelendung O. Oh. Gentian gelendung yang menarik kromatik bergerak ke kutub bertentangan. Dan akhirnya, okey, bila dia dah tiba ke kutub bertentangan, ada tak kromatik tu ada kerja lagi tak? Sorry. Dah. Gigi tu ada fungsi lagi tak? Gigi ada ada. fungsi tak? Tak ada. So gigi hilang. So bila hilang sekarang kita nak kata sekarang okey, ini kita kata sitoplasma mengecut. Apakah nama proses sitoplasma tu mengecut? Sitokinesis. Sitokinesis. Yang ni tadi kita panggil kromatik kembar. Bila masa peringkat telofasa, sekarang kromosom ni kita kenali sebagai apa? Masa ni kita kenali dia sebagai kromatik kembar ke? Dia dikenali sebagai sel anak. Kromosom sel anak ke? Kromosom anak? Kromosom anak. Kromosom anak. Yeah. Kromosom anak. So akhir dia cerita dia nanti, okey, mitosis adalah proses yang menghasilkan berapa sel anak? 2. 2 sel anak. Dan setiap sel anak bilangan kromosomnya sama ke berbeza? Sama. Sama. Sebab sini ada 1, 2, 3, 4. Sini pun sama ada 1, 2, 3, 4. So, okey, saya tanya orang. Korang nak type pun boleh. Berdasarkan apa yang kita belajar hari ini. Okey, Nabil. Nabil, awak nak dengar suara siapa? Saya nak suruh diorang cakap definisi mitosis. Kesimpulannya, mitosis. Nabil nak dengar suara siapa? Saya tak nak yang 3 orang ni, Nabil. Kita macam Mana? kita discuss 4 orang ni lah. Yang Chinese ni, Leng Loi ni saya rasa dia faham. Amoy-amoy ni, okey. Nabil tak ada masalah. Adik tak ada. Faiz. Lain Nabil. Daripada tu anak dara pun boleh Nabil. Ain. Selain yang Ain Syafiqah. Amoy. Amoy cantik tu, selain daripada Amoy cantik. Ain. Thank you. Ain. Nak habis dah ni 3 minit lagi Ain. So, berdasarkan hari ni yang korang belajar, apakah yang awak faham mengenai mitosis? Mitosis tu Mitosis adalah proses pembagian sel yang hasilkan bilangan sel adalah 2. Yes, terima kasih. Dan setiap Bilangan sel. kromosomnya adalah sama. Dan yes. Okay, so yang ni Ain fikir dulu dalam hati tau. Okay, tadi kan kita dah belajar mitosis ni sebenarnya ada aplikasi dalam organisma hidup. So ada satu proses aplikasi yang menggunakan mitosis dalam pertanian. Apakah namanya itu? So, Ain simpan dulu dalam hati. Okay, kita nak panggil seorang.
Kalau dalam buku teks awak ada pada muka surat 105. Okay, now so Ain. Siapa jawab soalan ni? Ain, cepat Ain. Lepas ni matematik. Mazrin nak tengok Mazrin. Mazrin. So Mazrin tadi yang saya katakan ada satu pokok. Kita boleh banyakkan pokok ni. Ini sebenarnya pengklonan, tapi untuk tumbuhan ada satu nama khas untuk pengklonan tumbuhan ni. Kultur tisu. Yeah, namanya adalah kultur tisu. So itu sahaja. Saya cerita sikit je hari ni. Saya tak nak banyak-banyak. Okay. So itu sahaja. So homework hari ni kejap. Nanti Mazrin checklist kat saya. Kan kita ada checklist kat tepi tu kan apa homework kita dah buat. Last week saya ada bagi homework kalau saya tak silap. Mazrin ke siapa-siapa awak tulis kat tepi tu. Okay. So homework hari ni, tulis tarikh hari ni adalah 6 hari bulan. Kerja hari ni senang je. Kerja hari ni awak lukis berdasarkan apa yang awak faham. Lukis proses mitosis. Daripada satu sel, proses mitosis daripada satu sel boleh jadi 2 sel anak. So itu je. Hari ni cerita dia, conclusion dia, awak kena lukis proses mitosis. Saya tak sabar nak tengok Nabil. Nabil tu bahagian ni cantik. Dia lukis daripada apa yang dia faham. So any question? Dah habis ni. Any question? So itu sahaja. So hari ni kita belajar pasal mitosis sahaja. So Alhamdulillah. Okay, any question? Ada masalah? How? Ni saya rasa okay tak saya ajar hari ni? Is it okay for you? Saya Okay. kena ada feedback ni. Is it okay? Sebulan apa? Sebulan tau nak belajar macam ni. Is it okay? Okay, thank you so much. Ma okay ke? So how? Okay, so everybody okay? Okay, so itu sahaja. Thank you so much. Okay, Nabil okay kan? Nabil okay? Boleh. Okay, Alhamdulillah. So kita end sampai di sini. Okay, so kita jumpa lain kali next class. Okay, sorry atas segala salah dan silap. Thank you.